anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan saya alu-alukan kehadiran penyelaras-penyelaras PPKI, penyelaras Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah, Dr. Rus Irnawarti Ibrahim, Dr. Muhammad Hafiz Abu Hassan, Dr. Fahana ada ke? Dr. Muhammad tak hadir ya, Dr. Muhammad Haji Ibrahim. Kita ada penolong pendaftar kanan Puan Nurul Filzah Syahari, dan kita ada staf-staf yang lain, ada Encik Naim, Puan Nufadila, Puan Hanum, setiausaha pejabat ataupun penolong pegawai Puan Dini, serta Syira tak adalah ya. Tapi kita sukalah nak mengalu-alukan semua yang hadir pada pagi ni. Kita sangat bertuah kerana pagi-pagi dah jumpa kawan-kawan kan, walaupun secara maya. Kita harap Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah sangat berharap yang kami ini dapat menyediakan platform untuk kita sama-sama belajar dan dapatkan input bagaimana untuk kita mengharungi transisi daripada sekolah ke universiti, ataupun daripada tamhidi ataupun pusat matrikulasi ke zaman universiti. Saya ingat dulu masa zaman saya belajar memang sangat berbeza lah dengan sekarang, memang sangat berbeza. Kita nak daftar kursus tu kita kena pergi dari satu lecturer ke satu lecturer. Nak daftar tutorial contohnya, kena pergi ke satu pensyarah isi borang minta dia tanda tangan. Bila kita tak jadi masuk kelas dia, nak gugurkan pun kena dapatkan tanda tangan dia juga. Sangat dia memakan masa lah, tapi dalam masa yang sama kita seronok berebut-rebut tu seronok berebut-rebut. Kita kadang-kadang kan kita nak cari kelas sama dengan kawan-kawan kan. Ada pula yang tandakan kehadiran tu tanpa bukan tanda kehadiran, copkan kawan pula tempat untuk kelas tutorial dah dan sebagainya ya. Itulah kenangan-kenangannya, tapi dah berlalu lah musim manual tu. Sekarang semua secara atas talian ya. Bahkan sekarang kelas pun berjalan secara atas talian. Jadi kita suka kami di Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah PPKI, kami ingin mengalu-alukan kami ingin mengalu-alukan semua pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa tahun 1 Universiti Sains Islam Malaysia. Terutama sekali kita ucapkan tahniahlah kepada semua kerana mendapat tempat untuk belajar di USIM. Dan yang kedua, kita ucapkan tahniah kerana saudara-saudari cekal untuk terus sambung belajar, untuk terus menimba ilmu. Ada orang dia dah tak minat dah nak belajar. Ada orang dalam pengalaman saya, ada anak-anak yang dah jumpa mak bapak, jumpa ibu ayah lepas SPM, menangis sebab tak nak sambung belajar. Sebab pada dia belajar ni bukan dia. Jadi kita rasa sayang lah sebab Imam Syafi'i kata ilmu itu nur. Ilmu itu nur. Dan jadi kewajipan kita pula untuk menimba ilmu. Kalau ilmu yang manusia ada ni diibaratkan sebagai setitis air di lautan, itu yang seluruh manusia tahu. Jadi apakah perumpamaan ilmu yang kita sendiri ada berbanding dengan segala macam ilmu yang ada dalam dunia ni. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua, kepada mahasiswa yang berjaya mendaftar, berjaya memperkuatkan semangat masing-masing untuk terus belajar dan menimba ilmu. Ini adalah salah satu usaha kita untuk memperkasakan diri sendiri. Belajar, mendapat pendidikan tu adalah usaha kita untuk memperkasakan diri sendiri. Dia bukan satu itu saja unsur-unsur pemerkasaan diri, tapi salah satu pendidikan tu adalah salah satu daripada usaha untuk memperkasa diri sendiri. Mungkin dalam keluarga
kita seorang aja yang masuk universiti. Ya, mungkin dalam keluarga kecil kita, keluarga nukleus kita, kita seorang aja masuk universiti. Ada orang mungkin dalam satu taman tu dia seorang masuk universiti, ya, satu lorong dia mungkin seorang masuk universiti. Ada orang mungkin satu kampung tu dia masuk universiti, ya, kita tak tahu, ya, kita ada different kita ni datang daripada latar belakang yang berlainan, ya. Oleh kerana kita datang daripada latar belakang yang berlainan, daripada pengalaman-pengalaman berlainan, negeri berlainan, daripada bidang berlainan, tentulah kita akan ada sedikit cabaran, ya, bila kita nak bekerja bersama-sama, bila kita nak berkomunikasi, ya, tentu ada cabaran-cabaran tertentu. Apatah lagi sekarang kita belajar secara online, kan? Kita belajar secara online, jadi mungkin ada kekangan-kekangan, ya. Jadi kami di PPKI inilah yang kami cuba buat. Kami adakan freshman transition course, ya, khusus transisi untuk pelajar-pelajar baru, ya, supaya kita boleh bantu, kita boleh sokong pelajar-pelajar, ya, mahasiswa-mahasiswa bagaimana untuk mengemudi hidup di dalam persekitaran digital, dalam persekitaran pembelajaran yang dalam norma baru, ya, tak sama macam dulu. Jadi macam mana kita nak berkomunikasi dengan kawan-kawan yang kita tak pernah kenal, kita tak pernah tahu latar belakang dia, kita tak tahu dia ni boleh dipercayai atau macam mana, kita tak tahu kawan kita committed atau macam mana. Jadi macam mana kita nak mengemudi, macam how do you maneuver, macam mana kita nak mengemudi diri kita dalam keadaan ni. Jadi kita sediakan platform ni supaya kita semua dapat input yang berfaedah, ya, bantuan-bantuan yang berfaedah, ya, sokongan-sokongan yang baik daripada ekosistem universiti lah, ekosistem PPKI dan terutama sekali ekosistem universiti. So we are here, ya, PPKI are here, kami di sini kita menyediakan khusus co-curriculum, ya, untuk pelajar-pelajar, untuk mahasiswa yang wajib diambil, ya, sekurang-kurangnya satu kali, ya, mesti ambil sebagai syarat bergraduasi. Jadi dia bukan mesti ambil pada semester 1, tak semestinya ambil pada semester 1, tetapi kita galakkan ambil awal supaya nanti bila semakin sibuk tidaklah kita tercicir dengan khusus co-curriculum. Ya, semasa kita tahun 1 masih fresh, masih belum terlalu sibuk, ambillah. Kita sangat galakkan untuk mahasiswa ambil khusus-khusus co-curriculum supaya nanti dia tidak tercicir, ya, tidak berlaku bila nak bergraduasi baru teringat, belum ambil khusus co-curriculum dan sebagainya, ya, supaya itu tak berlaku. Kita sangat galakkan. Bagaimanapun kami sendiri pun ada kekangan, ya, di PPKI pun ada kekangan oleh kerana SOP, oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan, kerana mematuhi SOP kami tidak dapat menawarkan khusus-khusus berbentuk face to face, ya, kecuali khusus-khusus yang dah berlangsung berantai, contohnya khusus Palapis, ya, khusus Suksis dan sebagainya. Jadi untuk khusus-khusus lain tidak ada face to face, sebab itu khusus sukan kami tak dapat jalankan. Jadi khusus yang ditawarkan pada semester ini sangatlah sedikit, kami faham sangat sedikit. Bagaimanapun kami masih lagi mengambil peluang ni untuk memberi sokongan, ya, sokongan kepada pelajar, dan kami berharap platform hari ini, ya, khusus yang akan berlangsung selama 7 minggu. Dia tak wajib, ya, dia tidak wajib, tapi dia sangat digalakkan. Ya, sebab kehadiran pelajar-pelajar, kehadiran mahasiswa ni akan direkodkan dalam sistem e-Tulabiah. Ya, jadi nanti di hujung pengajian nanti kita akan ada rekod, ya, akan ada rekod tentang kehadiran dan penyertaan pelajar di dalam program-program universiti yang berbentuk beginilah. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Sebenarnya kehadiran pada pagi ini adalah manifestasi, ya, manifestasi komitmen saudara-saudari untuk memajukan diri, untuk belajar dan mencari jalan, ya, untuk support diri sendiri. Ini self help, ya, ini berbentuk self help.
Tak ada orang lain yang boleh tolong kita melainkan diri kita. Kita boleh pilih, kita semua boleh pilih. Saya pun boleh pilih pagi ni when you wake up, kita pilih untuk bangun atau kita boleh pilih untuk terus berbaring. Dan kemudian bila kita masuk bilik air, kita pun masih lagi buat pilihan. Nak berus gigi ke tidak? Dan seterusnya lah. Jadi pagi ni sama ada kita nak ikut serta dalam ceramah yang akan disampaikan oleh saudara Ungku Azlan ataupun kita nak buat benda lain, itu pun satu pilihan. So alhamdulillah yang ada pada pagi ni telah membuat pilihan yang bijak dengan datang dan bersama-sama kita, dan kita percaya ini akan mendatangkan kebaikan lah, memberi manfaat. Kita boleh bagi 1001 alasan. Kalau kita tak committed, kita boleh bagi 1001 alasan. Alasan ni boleh direka-reka. We can be as creative as we can be bila nak bagi alasan, to come up with excuses. You can come up with thousands of excuses, but you need only one. Cuma satu je yang diperlukan untuk hadir pada pagi ni, your commitment as a student. Kalau alasan kita boleh bagi, tapi kena ingatlah, kena kenal diri sendiri. Adakah saya orang yang suka beri alasan? Saya tak boleh hadir sebab apa? Saya tak boleh datang sebab apa? So adakah saya orang yang begitu, suka bagi alasan, ataupun saya orang yang committed? Orang yang committed, saya rasa semua yang ada di sini adalah orang committed. Sebab orang yang committed, dia cuma akan fikirkan bagaimana atau apa yang perlu saya buat supaya saya boleh datang pagi ni. Kalau saya kena reschedule, saya kena arrange benda lain untuk datang, that's what I'll do. Tapi kalau orang yang suka bagi alasan, dia akan bagilah macam-macam. Oh, saya tak boleh pergilah sebab saya tak dapat pergi sebab ni. Saya ingat macam ni tapi macam tu. Dia boleh bagi macam-macam alasan. So hanya komitmen saudara-saudari para mahasiswa lah yang alhamdulillah membawa saudara-saudari semua ke sini. Saya doakan kita semua akan mendapat manfaat. Tapi sebelum tu, sebelum kita serahkan kepada Ungku Azlan dah masuk ke Puan Dini? Dah Doktor. Ya, okey. Jadi kenapa saya tak nampak dia punya tu? Oh, masuk dah. Ya. Oh, saya tak nampak dia punya tu. Okey. Kerana Ungku Azlan pun dah masuk, can everybody turn on their camera supaya kita boleh ambil gambar sekejap? On video. Kita onkan video sekejap untuk kita ambil gambar. Suara siapa ni? Azriman, Aina Fakihah, Anissa Farihah, Fatin Wafiqah, nama selak-selaknya, Nakyudin, Anis, Nur Munira. Boleh ke? Can you please turn on your camera supaya kita boleh ambil gambar sekejap? Zahra Zamri, mana? Dayana Al-Haidari, okey. Syamira, Hilman, Idina, Nurul Ashikin, Sa'dah, okey. Ali Haidari, Atirah Kristina. Cik Naim, Puan Dini. Boleh turn on kamera sekejap, kita ambil gambar ramai-ramai. Okey, boleh. Kita ambil page pertama dulu ya. Ada yang baru nak on. Oh, okey. Alina Ayuni nak on tak? Ada Syira. Hai Syira. Okey. Okey. Saya ambil page pertama dulu.
Sedia 1, 2, 3. Okey, sekejap. Okey, page kedua. Sorry ya, lambat sikit lah. Page kedua. Sedia 1, 2, 3. Okey, page ketiga. Tak ramai yang buka ni tapi tak apa, kita ambil juga. Sekejap ya. Keluar pula message ni. 1, 2, 3. Ish, ish, ish. Okey, akhir sekali page keempat. Okey, bolehlah buka kamera. Ya, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Jadi dengan ini saya perkenalkan ya penceramah kita pada pagi ini, iaitu Engku Azlan, ya, saudara Engku Azlan Engku Chulan, ya, daripada seorang perunding motivasi, ya, pakar NLP yang akan menyampaikan ceramah kepada pelajar-pelajar tentang communication, communication for effective learning. So without further ado, kita serahkan majlis kepada Engku Azlan. Dipersilakan Engku Azlan. Terima kasih kepada Dr. Dina. Saya just share slide saya dulu. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Al-azizul jabbar al-mutakabbir la hawla wa la quwwata illa billahil azizil azim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira pada Dr. Dina daripada PPKI kerana sudi menjemput kami lah pada pagi ini, alhamdulillah, untuk memenuhi slot freshman transition ni kan. Apa program ni? Freshman transition course. Okey, so jadi saya ucapkan tahniah juga pada semua para pelajar baru yang telah terpilih untuk menyambung pelajaran di USIM. Maknanya ni kursus ni macam-macam ke Dr. Dina? Macam-macam kursus ke ada? Engineering, social science, kursus apa ya Dr. Dina yang ada dalam pagi ni? Pelajar-pelajar ya, daripada bercampur-campur dari different faculties from different programs. Banyak macam-macam kita ada. Dah masuk first year ke ataupun tengah matrik ke ataupun macam mana ya?
Ini first year, Engkau Azlan. First year dah Okey, maknanya dia punya Tahun foundation semua dah selesai lah kan? Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, so tahniah sekali lagi pada semua para pelajar dan juga terima kasih kepada para pensyarah yang sudi hadir pada pagi ni. Okey, terima kasih sudi luangkan masa anda untuk kita untuk share lah sebenarnya. So tajuk dia ialah Communication for Effective Learning. So saya akan gabungkan ada dua lah sebenarnya. Satu, orang kata pandangan atau pendekatan NLP tentang pembelajaran, dan yang kedua ialah tentang personality orang tu sendiri. Jadi so kita akan combinekan dua lah. Satu sebab pembelajaran, sebab tadi Dr. Dina pun katakan macam mana kita nak belajar yang lebih baik, yang lebih efektif. Anak sekarang ni zaman dah berbeza, zaman online. Tapi kita masih kena tahu the basic is still the same. The basic is still the same. Prinsip asas dia masih sama. Cuma kita nak applykan pada online je sekarang. Okay, jadi sebelum kita teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya boleh panggil saya Azlan. Seperti mana yang Dr. Dian beritahu tadi, saya seorang certified NLP trainer. NLP itu mungkin ada yang familiar, ada yang tak familiar. Ada yang familiar ke dengan NLP? Ada sesiapa yang pernah terbaca ke ataupun pernah attend kursus ke ataupun dengar video ke, tengok video ke pasal NLP, ada ke? Kalau ada boleh type 1 tak di dalam di dalam chat. Kita just nak tengok orang kata background anda. Ada siapa yang pernah dengar pasal NLP, sila type 1. Kalau ada lah. Okey, boleh typekan 1. Okey, kalau tak ada 2. Kalau ada 1, kalau tak ada 2. Kalau tak ada, orang tak pernah dengar NLP. Apa dia NLP tu? Natural Language Processing ke? Kan, kalau orang IT, NLP ada juga. Dia panggil Natural Language Processing kan? Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Thank you for your response. Okey, nampaknya ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, good. So yang tak tahu, tahniah. Maknanya anda akan belajar banyak benda baru lah hari ini kan? Okey, alright. Dan Alhamdulillah saya dah kata saya dulu seorang arkitek. Saya belajar di Perth dan juga di UiTM lah. Tapi saya praktis lebih kurang setahun je. Lepas tu saya resign, saya tukar bidang ke bidang training. Okay, jadi masa saya tukar kerja tu ramai orang kata rugi lah kan, sebab dah 5 tahun belajar kan. Bukan sekejap kan, 5 tahun belajar jadi arkitek. Okay, tapi orang kata telah tukar bidang. Dengan budak-budak tahun 1. Tahun 1, betul. Boleh mute kan lah siapa yang host boleh tolong mute kan. Takutkan apa terdengar pula bunyi-bunyian kan. Alright. Jadi bila saya resign tu ramai orang kata rugilah kan, sebab kita dah belajar lama tapi tak buat benda yang kita belajar. Jadi saya teringat satu kata-kata oleh Confucius ataupun Confucius, dia kata apa? Find a job that you love, you'll never have to work for the rest of your life. Cari satu pekerjaan yang anda suka, maka anda tak perlu kerja lagi sepanjang hayat anda. Jadi adik-adik sekalian, kan pentinglah hari ini kita kena buat benda yang kita seronok, yang kita suka. Kan? Kenapa? Sebab bila kita buat benda yang kita passionate, yang kita ada passion, maka benda tu dia tak akan rasa macam kerja. Kita akan rasa best, kita akan rasa seronok. Dan kita akan mudah untuk perform. Kan? Jadi tak kiralah apa juga kursus yang anda buat pada hari ini, it doesn't matter. Kursus ni sebenarnya adalah satu platform untuk anda nak membina ataupun nak develop your thinking skill dan your communication skill. Itu yang penting sebenarnya. Kenapa kursus yang kita buat tu, orang kata hari ni orang kata dah tak berapa critical sangat, kecuali lah kalau line tu memang is a professional line, then it's different lah kan. Macam accountancy ke engineering ke. Tapi kalau macam kursus-kursus lain kan, yang orang kata yang tak critical, dia kita boleh develop skill tu masa kita kerja, tak ada masalah. Ya Allah SWT bagi kita kehebatan dan minda kita ni, kita boleh belajar dengan mudah. Kan, sekiranya kita pandai menggunakan minda kita. Okey. Jadi orang kata yang penting kita buat benda kita seronok. Alright. Okey. Anak ada 4 orang, 3 boys, 1 girl. Okey, dan saya ni suka travel, suka berjalan. Dan alhamdulillah hari tu 2-3 bulan lepas saya baru saja balik daripada Afrika. Saya dapat pergi ke Kenya, ke Uganda. Dan perjalanan tu memang banyaklah, kita akan singgah ke Dubai, singgah ke Jordan, banyak tempat kita pergi. Ya, alhamdulillah kata kita dapat tengok negara luar lah macam mana. Dekat Afrika ni rupanya dia orang tak kisah sangat pasal COVID ni, relax je dia orang. Kan, dia pakai juga mask, cuma bab semayang ni dia semayang macam biasa je kan, semayang rapat kan, boleh salam apa semua. So maknanya masing-masing lah, setiap negara berbeza-beza kan. Okey, baik. Adik-adik sekalian, so seperti mana kursus-kursus yang pernah anda hadiri, kita ada beberapa prasyarat yang perlu anda penuhi agar anda mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada sesi kita pada hari ini.
Okey, yang pertama sekali ialah saya nak anda semua have fun, semua kena have fun walaupun hari Sabtu kan. Hari Sabtu biasa orang nak berjalan, nak happy, nak fun dengan family kan. Tapi anda semua telah korbankan masa anda untuk 2 jam pagi ni untuk kita bersama-sama kan. Jadi saya nak anda have fun juga. Kita boleh have fun, masih boleh have fun. Kenapa penting kita have fun ni? Bila kita have fun, kita akan lagi mudah menerima ilmu baru. Minda kita akan lebih terbuka, kita akan lebih kreatif insya-Allah. Okey. Jadi nak have fun ni senang je, kena banyakkan senyum lah, jangan serius sangat walaupun masing-masing belakang komputer masing-masing saya tak nampak muka kan. Saya tak buka pun kamera kan. So tapi kita banyakkanlah senyum banyakkan senyum. Senyum seorang-seorang pun tak apa kan. Kalau ada orang sebelah bolehlah senyum kat orang sebelah. Kalau tak ada senyumlah seorang-seorang depan komputer tu. Boleh Okey. Alright, yang kedua sila buka minda anda. Okey. Penting buka minda ni. Jadi bila kita buka minda dalam sesi pembelajaran, yang pertama sekali kita akan belajar benda baru insya-Allah. Dan yang kedua, kita akan dapat kefahaman yang baru. Pernah tak kadang-kadang adik-adik dengar satu ceramah ke, satu guru ke beritahu satu tajuk, kan, bila dia cerita tentang benda tu, kita cakap kat adik kita, dah dengar dah benda ni, macam pernah dengar ni, macam biasa dengar benda ni. Kan? Siapa pernah berada dalam situasi ni? Dan bila anda dengar balik benda tu betul-betul, tiba-tiba kita cakap kat adik kita, oh sekarang baru saya faham. Hari tu first time dengar tak faham sangat, tapi kali ni dengar barulah faham kan. Siapa pernah berada dalam situasi ni? Dia dengar satu benda sebelum ni dia tak faham sangat, tapi bila dah dengar 2 kali 3 kali baru dia faham. Kalau siapa pernah berada dalam situasi ni, sila type 1 ataupun type pernah. Thank you Alric. Alric dah kata pernah kan. Jadi adik-adik sekalian, nak cakapkan kita kefahaman ni Allah Ta'ala bagi tak sama. Okey, terima kasih atas respon yang diberikan. Kefahaman ni tak sama. Ada orang dia dapat kefahaman terus kan, dia dengar dia terus dia faham. Ada orang dia dengar 5 kali baru dia faham kan. Ada orang dia kena buat dulu baru dia faham. Jadi berbeza-beza. Kefahaman ni berbeza-beza. Kan Allah Ta'ala bagi pada setiap orang. Tapi yang penting itu tuan-tuan, adik-adik sekalian, kan kita nak niat juga bila kita buka minda ni, kita nak niatkan untuk kita amalkan. Kan. Jadi bab kata pepatah Arab, hari ini